Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya Ustaz Irwan yang setia menemani kita pada setiap Rabu dalam segmen Islam itu Indah. Seterusnya kepada para pendengar yang diraikan, yang didoakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah terus mengurniakan hidayah dan taufiknya hingga kita iltizam dengan ilmu. Kita dapat mendengar rancangan-rancangan yang dapat menambah ilmu. Kerana salah satu manfaat ataupun peranan ataupun kegunaan ilmu adalah untuk memimpin. Tanpa ilmu kita tidak akan dapat memimpin. Leaders are learners. Pemimpin adalah orang yang sentiasa belajar ataupun menambah ilmu. When you stop learning, you stop leading. Apabila kita berhenti memimpin, kita berhenti. Apabila kita berhenti belajar, kita akan berhenti memimpin. Mungkin ada di kalangan kita yang berasa saya bukan pemimpin, saya orang biasa je, just layman biasa je. Tetapi tidak kerana Rasulullah SAW mengingatkan kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya kita memimpin diri kita sendiri. Jadi untuk memimpin diri kita sendiri, lebih-lebih lagi untuk memimpin orang lain, kita perlu sentiasa menambah ilmu. Jadi untuk menjadi pemimpin itulah yang kita rasakan tajuk kita pada pagi ini sangat relevan dan sangat signifikan, iaitu mendengar untuk memimpin. Kita selalu mendengar ungkapan yang terkenal kita boleh menyayangi tanpa memimpin, tetapi kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi. Mengapa dikatakan kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi? Kerana apabila kita tidak menyayangi, kita tidak akan mendengar. Saya ingin mengingatkan apa yang kita telah tegaskan dalam segmen terdahulu ialah hanya orang yang mempunyai kasih sayang saja yang boleh mendengar. Tetapi kalau tidak ada kasih sayang, maka kita tidak boleh mendengar. Jadi untuk kita memimpin perlu ada kasih sayang, dan kasih sayang itu diwarnakan oleh sifat mendengar kita. Orang takbur tidak boleh menjadi pemimpin. Ataupun kalau dia menjadi pemimpin, dia tidak akan berjaya. Kerana orang takbur tidak akan boleh mendengar kerana dia tidak ada kasih sayang. Mengikut kajian Ustaz Irwan dan para pendengar yang dihormati sekalian, 80% masalah dalam kepimpinan dan pengurusan di kalangan manusia disebabkan oleh faktor komunikasi. 80%. Dan separuh daripada masalah komunikasi berlaku apabila kita tidak mendengar. Jadi mudah-mudahan kita boleh menyayangi, dan kerana menyayangi kita boleh mendengar, dan dengan itu kita boleh memimpin. Mari kita kongsikan beberapa fakta tentang kepimpinan yang ada kaitannya dengan mendengar pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan perbincangan kita. Pertama, pengikut akan mengikut ataupun memilih pemimpin yang rela mendengar mereka daripada yang menunaikan permintaan mereka. Pelik tu Jadi pengikut dia lebih nak mengikut, dia lebih nak setia kepada pemimpin yang mendengar dia berbanding dengan yang menunaikan permintaan. Mungkin ini kita rasakan pelik, tetapi dikatakan the deepest need of the human heart is to right to be heard. Maksudnya mendengar ni adalah satu keperluan pada jiwa yang sangat tinggi. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita dah ada semua, kita dah bagi makan, kita bagi pakai, kita bagi semualah keperluan fizikal dan material kita dah bagi, tetapi kita tak bagi hak untuk didengar, maka kita tidak akan diterima sebagai pemimpin. Justru dalam perjalanan saya tadi sedang memandu ke sini dengan khutbah wida Rasulullah yang terakhir Rasulullah mengingatkan para pemimpin, iaitu para suami pemimpin dalam rumah tangga. Rasulullah kata wajib bagi suami itu memberi makan dan pakaian kepada isterinya dengan apa? Dengan suasana kasih sayang. Tak cukup hanya memberi makan dan pakai saja. Rasulullah tidak berhenti di situ, tetapi dalam suasana berkasih sayang. Dan tentulah dalam kasih sayang tu ada sifat mendengar. Ini penting. Sebab tu bukan semua permintaan dapat ditunaikan oleh pemimpin. Pemimpin bukan Tuhan. Kita kata kita nak kita nak menunaikan semua permintaan pengikut kita tetapi oleh kerana itu pemimpin perlu menjadi pendengar yang baik kepada pengikutnya. Kerana apabila pemimpin mendengar dengan jujur dan dari hati, walaupun kadang-kadang
keperluan material pengikut itu tidak dapat dipenuhi, tetapi keperluan hati mereka sudah dipenuhi. Jadi dah kecil lah. Sebab itu kalau kita lihat burung di dalam sangkar, kita dah bagi semua makan, minum dia, tapi apa sebenarnya yang dikendaki oleh burung itu? Ialah kebebasan. Ya, bukan makan dan minum saja. Ya. Dia rela untuk mencari makan dan minumnya sendiri kalau diberi pilihan, ditukar dengan kebebasannya. Jadi antara manusia ni, faktor dia bebas ialah apabila dia boleh bersuara, boleh didengar dan sebagainya. Sebab itu ketika Rasulullah SAW berdepan dengan penekanan, tindasan ataupun persiksaan yang dihadapi oleh keluarga Yasir, iaitu Ammar bin Yasir, Sumayyah dan keluarganya, ya, kita tengok Rasulullah SAW tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu itu di peringkat Makkiyah tak boleh buat apa-apa. Hanya Rasulullah mendengar kesaksian mereka. Rasulullah mendengar dengan bukan saja simpati tapi dengan empati, dan tas Rasulullah meluahkan kata, sabar bagimu keluarga Yasir, bagimu syurga. Itu saja. Tak dapat buat apa-apa, tetapi Rasulullah menjadi pendengar yang baik. Sebab itu juga kita lihat di peperangan Khandaq ketika musuh mengepung kota Madinah, dan juga bekalan makanan dan minuman telah disekat, dan keadaan itu begitu kritikal kepada para sahabat, ya. Rasulullah SAW mendengar semua apa yang mereka lalui, hingga Rasulullah mengeluarkan syair ataupun kata-kata yang sangat yang dijadikan, ini hadis, ya, tetapi telah dilakukan, ya, iaitu Allahumma la isya illa ishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Waktu itu Rasulullah kata tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Itu saja, ya. Di dunia Rasulullah tak janjikan apa-apa. Kita akan menang, kita akan dapat harta rampasan, tidak. Tidak ada kehidupan melainkan yang sebenarnya kehidupan akhirat, dan ampunilah dosa-dosa orang muhajirin dan orang ansar. Kemudian dijawab oleh orang Ansar, nahnu allazina bay'u Muhammad, dan kami sentiasa berbaiat kepada Nabi Rasulullah SAW. Mereka menjawabnya semula. Jadi syair ini sangat panjang. Ini menunjukkan bahawa tidak semua keperluan fizikal dan material dapat dipenuhi, tetapi bagilah ataupun berilah the deepest need of human heart, iaitu mendengar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang baik ingin mendengar apa yang perlu diketahuinya, bukan apa yang mahu diketahuinya. Ya. Sekali lagi saya ulang, oleh kerana perkara ini sangat penting. Saya katakan tujuan kita bukan merujuk kepada mana-mana pemimpin, tetapi semua manusia adalah pemimpin. Saya katakan di awal. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga semua, ya, pemimpin yang baik ingin mendengar apa yang perlu diketahuinya, bukan apa yang mahu diketahuinya. Jadi walaupun kadang-kadang apa yang nak dengar itu pahit, ya, walaupun kadang-kadang perkara-perkara yang nak didengar itu tidak disukainya, maka dia perlu mendengar, walaupun perkara itu pahit. Jadi sekiranya kita seorang pemimpin hanya ingin mendengar apa yang ingin ataupun yang mahu didengarnya, dia akan melahirkan dua golongan. Pertama, golongan pembodek dan pengampu. Orang akan bagi cerita-cerita yang seronok-seronok, yang indah-indah, tetapi berbeza daripada realiti keadaan. Itu satu. Yang kedua, bila dia hanya mendengar, mahu mendengar apa yang dia ingin dengar, bukan yang dia perlu dengar, dia akan melahirkan golongan pemberontak. Ya, dua, ya. Sama ada pemimpin yang mahu mendengar apa yang dia hendak dengar saja, dia melahirkan dua golongan, iaitu pengampu ataupun pemberontak. Jadi di sinilah kita teringat bagaimana Sayyidina Umar, ya, seorang yang hebat, seorang yang kepimpinannya sangat tinggi, hingga dikatakan kalau ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah, Umar akan jadi Nabi. Tetapi ketika Sayyidina Umar kata dalam khutbahnya, kalau aku melakukan kesalahan atau kecuaian, tegurku. Ya, jadi seorang lelaki bangun, kami akan betulkan kecuaianmu, kelalaianmu dengan pedang. Ya, lantas apa jawab Sayyidina Umar? Alhamdulillah, Allah telah kurniakan aku umat yang boleh membetulkan kesalahanku. Artinya, lihat, ya, bagaimana Sayyidina Umar begitu mendengar, walaupun kalau kita dengar ini pahitlah, kalau kita kata mestilah tegur secara beradab, mestilah tegur dengan penuh kasih sayang, tetapi orang Arab tu dia mengatakan bahawa kami akan betulkan, tetapi dengan mata pedang. Tetapi Sayyidina Umar masih lagi menjadi pendengar yang baik. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita lihat orang yang mukmin ni dia sami'na wa ta'na. Dia punya sifat ialah mendengar dan taat. Dan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Selalunya kalau dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, mereka mendengar dan akhirnya mereka bergetar hati mereka.
berbeza dengan orang-orang kafir. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, kita lihat mereka tak sudi nak mendengar. Itu yang dikatakan hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Di situ Allah tegaskan dengan sebab keingkaran mereka, orang-orang kafir ini, Allah mematrai atas hati mereka, ditutup hati mereka dan serta pendengaran mereka. Jadi kalau kita lihat orang mukmin, dia sentiasa mendengar apa yang datang daripada Allah, manakala orang kafir dan orang munafik, mereka menutup hati mereka dan menutup pendengaran mereka. Baik, yang ketiga, dalam kepimpinan, pengikut lebih suka pemimpin yang prihatin, yang mahu mendengar berbanding pemimpin yang bijak. Kita tengok, kita nak memimpin orang ni ada dua. Pertama, kita ada sifat prihatin. Yang kedua, iaitu ingin mendengar. Yang kedua, kita bijak. Kita bijak, ada kepandaian, ada kepakaran dan sebagainya. Tetapi dibandingkan dua-dua sifat ini pada seorang pemimpin, pengikut lebih memilih pemimpin yang prihatin berbanding pemimpin yang bijak. Sebab tu selalu dikatakan, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tak peduli apakah kamu hebat, banyak mana yang kamu tahu, ada ilmu dan sebagainya. Tapi mereka nak tahu, mereka akan ambil kisah kalau kita mengambil peduli ataupun ambil endah kepada nasib mereka. Sebab itu kalau kita lihat dalam rumah tangga, Ustaz Irwan, suami menjadi pemimpin kepada isteri, isteri ataupun ibu menjadi pemimpin kepada anak. Kadang-kadang kita berdepan dengan ibu yang bijak. Ibu yang bijak kalau anak ada masalah ataupun tertekan dengan kesedihan, ibu yang bijak, dia kadang-kadang dia bagi motivasi, dia bagi ayat Quran, dia bagi al-hadis, kisah-kisah untuk memotivasikan ataupun untuk meredakan kesedihan anak, tahu. Tetapi bayangkan seorang ibu yang tak tahu ilmu motivasi, tak ada ilmu, tetapi apabila dia melihat anaknya kesedihan, lantas dia datang, kemudian dia peluk anaknya, kemudian dia cium anaknya, dia kata, ibu bersama kamu dalam setiap kesedihan. Jadi saya kira kalau dua ibu ini disuruh pilih kita sebagai anak, tentu kita akan memilih ibu yang walaupun tak pandai memberi motivasi, kata-kata yang memberansangkan, tetapi kalau dia menunjukkan keprihatinan, belayan dan sanggup mendengar, saya kira ibu ini akan lebih dikasih. Jadi saya ingin ulang, pengikut lebih suka kepada pemimpin yang prihatin, yang mahu mendengar berbanding pemimpin yang bijak. Kadang-kadang masalah pemimpin yang bijak ni, bila dia dah bijak sangat, dia rasa serba tahu. Jadi bila dia jadi serba tahu, dia tak boleh mendengar lagi. Jadi ini penyakit kepada pemimpin kalau dia bijak tetapi dia tidak ada sifat prihatin untuk mendengar. Jadi saya tambah satu lagi poin sebelum kita berbincang, Ustaz Irwan. Pemimpin yang baik menyebabkan, sekali lagi saya ulang, pemimpin yang baik menyebabkan pengikutnya sedar betapa penting dirinya, iaitu diri pemimpin. Tetapi pemimpin yang lebih baik dapat memberi kesedaran kepada pengikut betapa pentingnya diri pengikut itu sendiri. Jadi kalau pemimpin tu dia baik, sekadar baik, bila dia bersama dengan pengikutnya, sama dengan anak buahnya merasakan diri dia penting. Diri pengikut penting sebab dia ada keterampilan dalam kepimpinan, bakat dan sebagainya. Orang rasa dia penting. Tetapi sebaliknya, pemimpin yang lebih baik, dia bila bersama dengan pengikutnya akan rasa diri dia dihargai. Ini penting. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendengar dan memberi penghargaan kepada pengikutnya. Sebab itu Rasulullah tidak namakan pengikutnya sebagai pengikut, tetapi dinamakan sahabat. Cuba lihat, dia tak namakan itu rakyat aku, tetapi itu adalah sahabatku, kata Rasulullah. Dan Rasulullah sentiasa memberi gelar-gelar yang bermacam-macam. Khalid Al-Walid digelarkan Syaifullah, Sa'ad Abu Waqqas Asadullah. Kalau kita lihat Abu Ubaidah Aminul Ummah dan sebagainya, itu menunjukkan Rasulullah pujian-pujian yang diberikan oleh Rasulullah menyebabkan pengikut tu rasa diri dia penting. Memang mereka tahu Rasulullah sangat penting, tetapi di samping itu mereka rasa diri mereka juga dipentingkan. Sebab itu Rasulullah juga menceritakan tentang Bilal. Kalau kita lihat, Bilal seorang hamba abdi, asalnya dimuliakan dengan iman dan Islam, tetapi bagaimana Rasulullah menghargainya?
pernah satu ketika Rasulullah kata terompah ataupun kasut Bilal letakkannya sudah terdengar di syurga. Cuba bayangkan bagaimana penghargaan Rasulullah kepada pengikut-pengikut, dan penghargaan ini datang daripada sifat mendengar Rasulullah yang tinggi. Saya rasa itu cukup sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lagi tentang bagaimana untuk kita memimpin, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya selalu jadi pemimpin, orang kata dia seorang orator ataupun seorang yang pandai berceramah, berkarisma dalam memberi syarahan, tetapi silap. Sebenarnya pemimpin yang baik ialah pemimpin yang lebih banyak mendengar. Faktor yang keempat, Ustaz Irwan, pemimpin yang baik, dia mampu mendengar sesuatu yang tidak diperdengarkan oleh pengikutnya. Pemimpin yang baik, dia boleh mendengar sesuatu yang tidak diperdengarkan oleh pengikutnya. Kita dah tahu pada minggu yang lepas, dalam bahasa ni ada yang dikata verbal dan ada yang non-verbal. Non-verbal ni tidak terdengar tetapi dapat dilihat dan dapat dirasai. Sebab itu selalu saya katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja mendengar kata-kata orang yang sedang menjadi subjek perbualannya ataupun Rasulullah berdepan dengan orang itu, tetapi yang lebih penting Rasulullah melihat penuturnya. Kalau soalan, Rasulullah tidak melihat soalan, tetapi Rasulullah lihat juga penyoalnya. Jadi Rasulullah fokus kepada yang menuturkan, bukan tuturannya, bukan apa yang dikatakan. Selalu dikatakan meanings not in words but in people. Sebab tu kalau kita nak faham makna yang sebenarnya, kita kena fokus kepada manusia, bukan hanya kata-katanya. Sebab di sana ada yang dikatakan body language ataupun bahasa tubuh yang lebih genuine, yang lebih hakiki, yang lebih benar daripada bahasa yang dituturkannya. Jadi kalau kita hanya mendengar kata-kata saja, kita tidak akan dapat mencari makna. Sebab itu kalau kita lihat dalam bahasa badan ni, gerakan tubuh, bukaan pupil mata kita, kemudian gerakan tangan kita, kening kita, bahu kita dan sebagainya, itu perlu dilihat kepada penuturnya. Jadi cuba kita lihat dalam dua keadaan yang berbeza Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang Arab Badui bila berlaku kiamat. Rasulullah menjawab semula, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya? Lantas orang Arab Badui ini memberi jawapan, aku tidak menyediakan dengan banyak solat dan banyak berpuasa, tetapi aku menyediakan, kata Arab Badui ini, dengan hati yang sangat mencintai engkau. Lantas Rasulullah menjawab semula, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari akhirat nanti. Jadi itu jawapan kepada orang Badui yang datang dari jauh dan terus bertanya spontan kepada Rasulullah. Jadi itu. Tetapi dengan seorang pembantu Rasulullah yang paling rapat, Rasulullah ni ramai pembantu. Seorang pembantunya bernama Rabiah binti Ka'ab al-Aslami. Jadi satu malam yang dingin Rasulullah bangun, dan bila Rasulullah bangun, rupanya pembantu ni dah ada standby. Subhanallah, hebatnya dia datang dengan air, dengan alat-alat bersuci untuk kegunaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah nak bangun malam. Jadi waktu itu Ka'ab bersama-sama Rabiah bersama dengan Rasulullah, dua-dua saja. Jadi bila Rasulullah sangat sayang kepada pada Rabiah, lantas Rasulullah tanya, apa yang kamu hendaki? Minta. Subhanallah, kalau kita lah minta apa saja, pemimpin nombor satu ni minta apa saja kan. Tapi Rabiah sebaliknya berkata, aku minta aku bersamamu di syurga. Rasulullah ulang lagi sekali. Tengok Rasulullah dengar. Betul, itu saja. Itu saja. Nak bersama Rasulullah di syurga. Lantas Rasulullah kata, bantulah aku, bantulah dirimu dengan banyak sujud. Banyak sujud. Jadi artinya bantu dirinya untuk diperkenankan itu dengan banyak sujud, banyak solat, banyak berdoa. Dalam sujud kan hampir seorang hamba dengan Allah tu paling hampir ialah waktu sujud dan banyakkan doa. Jadi cuba lihat dengan orang Arab Badui tadi, Rasulullah kata dia tak banyak solat, dia tak banyak puasa, tapi Rasulullah kata cukup dengan mencintai. Tetapi dengan Rabiah berbeza pula jawapan Rasulullah. Bukan berbeza ni pertentangan, tetapi Rasulullah melihat watak Rabiah yang akrab dengannya dengan watak Arab Badui yang tiba-tiba menejas dengan satu soalan tu sering berbeza. Di sana Rasulullah menunjukkan bahawa Rasulullah sebagai pemimpin, dia melihat bukan kepada tuturan ataupun pada bahasa, tetapi kepada manusia. Meaning
is not in word tapi in people. Itu maksud saya. Jadi insyaAllah itulah yang saya boleh kongsikan, insyaAllah. Alhamdulillah, sebagai pelengkap untuk kita bawakan topik kita mendengar untuk memimpin, dan pastinya kita kembali dengan pemanggil kita. Silakan untuk bersama-sama kami 03-6205-1500. Sekali lagi 03-6205-1500. Kita nak mulakan sas dengan pemanggil pertama kita waktu ini bersama dengan Cikgu Fazlan dari Al-Ustaz. Silakan Cikgu. Saya Cikgu Fazlan dari Al-Ustaz. Soalan yang pertama, dulu saya pernah mendengar guru-guru saya berkata, apabila kita berada di hadapan audiens, kita nak memulakan perbincangan ataupun perbualan kita kena menganggap bahawa audiens kita itu seolah mereka tidak tahu apa-apa. Jadi mohon pandangan Ustaz Fahrul. Yang kedua, sebagai seorang guru, seorang bapa yang memimpin anak-anaknya, kadang-kadang anak-anak ini ingin bercakap, ingin meluahkan perkataan mereka, tetapi oleh kerana status guru atau seorang ayah itu menjadi halangan kepada si ayah dan si guru untuk mendengar kata-kata anak-anaknya. Jadi mohon pandangan dan pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Fadlan daripada Al-Ustaz. Saya ingin berkongsi lah saya rasa cikgu dah ada pengalaman. Mari kita kongsikan pengalaman kita supaya kita dapat sesuatu yang lebih baik. Jadi kita lihat apabila kita berdepan dengan audiens ni dalam public speaking lah, pengucapan umum ada tips yang mengatakan bahawa kita tidak menganggap orang yang di depan ni semua tak tahu. Saya kira mungkin saya tidak menyalahkan mungkin tips itu, tetapi saya akan bagi insya-Allah berkongsi satu yang lebih penting daripada itu saya pernah juga hadir dalam satu kursus pengucapan umum Jadi orang yang melatih ni dia kata, dia tanya dulu pada semua kita yang sedang dilatih ni dia kata, how to make people like you. Dia kata, macam mana kita nak buat supaya orang suka pada kita apabila kita berada di hadapan. Sebab orang bila suka, orang akan menjadi mendengar kan. Bahkan bagai jawapan kita terima kan, tetapi akhirnya jurulatih ini memberi jawapan pada soalan how to make people like you. Dia kata, you must like them first. Itu saja. Kita mesti menyukai mereka terdahulu. Jadi artinya bila kita berhadapan dengan orang yang ramai, kita mesti menyayangi mereka. Jadi sebab kita nak pinjam daripada mereka. Sebab itu dalam bahasa Inggeris in the polite way ataupun dalam yang beradab dia kata, ladies and gentlemen, please lend me your ears. Kalau kita nak bercakap lah, tuan-tuan dan puan-puan, sila pinjamkan telinga awak. Jadi kita nak menyayangi, sebab bila kita sedang bercakap, sebenarnya yang lebih kasih sayang ialah orang yang mendengar, bukan kita yang menyampaikan. Sebab mereka telah memberi telinga mereka kepada kita. Jadi menyayangi. Sebab itu Rasulullah SAW dia berjaya. Ketika Rasulullah berdepan dengan 10 orang, ketika Rasulullah berdepan dengan 20 orang, 30 orang, bahkan 500 orang pun, usai saja majlis bersama dengan Rasulullah, setiap mereka merasakan diri dialah yang lebih diutamakan ataupun diistimewakan oleh Rasulullah berbanding yang lain. Kerana apa? Rasulullah memandang dengan kasih sayang. Bila Rasulullah ada kasih sayang, Rasulullah bercakap tu dengan kasih sayang. Dan bila bercakap dengan kasih sayang, mesti ada eye contact. Mesti Rasulullah SAW memahami bahasa tubuh orang yang sedang dihadapinya. Jadi ini indahnya. Jadi saya kira tips tadi kita tak nafikan. Anggap orang tak tahu, tetapi jangan anggap orang bodoh. Jangan anggap orang tak tahu subjek yang kita nak bincang tu. Saya tak nafikan. Tetapi yang lebih utama, kita mesti lebih dahulu menyayangi audiens kita ataupun orang yang sedang kita hadapi. Dan apabila kita menyayangi, barulah bahasa kita bahasa yang penuh dengan kasih sayang. Dan inilah yang dikatakan, bila kita positif, kita akan menarik orang kata positif kepada kita. InsyaAllah itu satu. Yang kedua tentang anak-anak ataupun pelajar-pelajar bila dia bercakap, status ibu bapa atau status guru tu menghalang untuk kita mendengar. Saya rasa ini satu yang perlu diperbetulkan. Ini satu kesilapan yang paling besar dalam kita mendidik. Dalam kita mendidik, kita sepatutnya lebih banyak mendengar, memahami dulu, baru kita difahami. Ini satu hukum sunnatullah. First seek to understand, then to be understood. Ini hukum sunnatullah dalam berkomunikasi. Maksudnya, kita mesti bertindak untuk memahami dulu, baru difahami. Dan untuk memahami, kita kena menjadi pendengar.
Jadi 4 teras dalam komunikasi Ustaz Irwan ya. Dalam komunikasi kita, dalam 4 teras dalam komunikasi, membaca, menulis, bercakap dan mendengar. Baik. Kalau kita tengok, kita terlepas pandang tentang mendengar. Kita belajar tentang bercakap. Kita belajar tentang menulis. Kita belajar membaca. Tapi kita kadang-kadang tidak belajar untuk mendengar. Jadi, seorang guru harus meleburkan dan melunturkan status dia guru ataupun ibu bapa untuk menjadi pendengar yang baik. Hanya apabila dia menjadi pendengar yang baik, dia telah memberi kasih sayang, dan hanya apabila dia ada kasih sayang, baru dah dia boleh mendidik dan memimpin. Sekiranya dia tidak memberi hak untuk mendengar, artinya dia tidak ada kasih sayang. Dan kalau tidak ada kasih sayang, kembali kepada ungkapan yang pertama kita katakan, kita boleh menyayangi tanpa memimpin, tapi kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi. Dan untuk menyayangi, kita mestinya di pendengar. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita masih lagi terus bersama untuk waktu ini, dan kita bawakan topik kita mendengar untuk memimpin bersama Ustaz Fahrul Mak Joy. Kita kembali juga dengan pemanggil kita berikutnya, seterusnya bersama dengan Puan Alia dari Pontian. Silakan Puan. Saya Puan Alia dari Pontian, ingin mengajukan soal pada Ustaz Fahrul. Saya ada 6 orang anak kandung dan 3 orang anak angkat yang tak setaraf. Ketiga anak angkat saya ini saya susukan. Tetapi Ustaz, apabila anak angkat saya ini dah pandai baca dan tulis, salah seorang dari anak angkat saya menangis karena namanya dibinkan Abdullah. Dan dia minta dibinkan ayahnya. Saya mohon Ustaz boleh bantu saya bagaimana caranya untuk menjelaskan supaya dia faham dan tidak menyakiti hatinya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada Puan Alia ya. Bukan mudah untuk menjadi seorang ibu, anak sendiri pun ada, kemudian 3 orang anak yang tak sah taraf, dibela, diberi kasih sayang. Ini satu yang sangat terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan hidup Puan Alia dengan iman dan takwa bagi memimpin 3 orang ataupun 6 orang anak, 9 orang anak semuanya ya. Baik. Kepada anak yang tadi yang dibinkan Abdullah ataupun jadi saya tak dapat sikit gambaran berapa usia dah anak ini ya. Berapa usia anak ini. Kalau betul ada ayahnya yang sendiri, tapi kalau dia tidak sah taraf, memang tidak dibinkan kepada ayahnya, itu hukum. Ya. Jadi walaupun saya cakap ini hukum, tapi ini bukan bidang saya dalam hukum ini. Elok dirujuk kepada ustaz-ustaz yang lebih ada otoriti dalam bab ini. Tetapi apa fahaman saya bahawa anak yang tidak sah taraf tidak boleh dibinkan kepada ayahnya. Anak luar nikah lah kalau kita sebutkan, tidak boleh. Kecuali anak angkat. Dia memang ada ayah sejati, itu mesti dibinkan kepada ayahnya, tak boleh dibinkan Abdullah. Itu ya. Tetapi kalau dia tidak sah taraf dan dia terbukti memang anak luar nikah, tidak boleh dibinkan kepada ayah. Itu hukum ya. Tetapi kadang-kadang bagaimana caranya untuk menegakkan hukum. Ini cabaran kita dalam kehidupan. Kadang-kadang kita hanya melihat Islam ni di sudut black and white saja. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram saja kan. Tetapi kita perlu satu kebijaksanaan bagaimana nak membawa manusia supaya dia menerima yang halal itu ataupun yang wajib itu dah datang daripada hati dia. Ya, dia bukan saja memahami, dia menghayati ya. Sebab masalah manusia kadang-kadang kenapa tak solat? Bukan dia tak tahu solat itu wajib, tetapi dia belum mahu solat ya. Jadi ini itu yang solat yang perkara asas, apatah lagi soal-soal hukum yang begini ya. Jadi saya rasa perlu mengambil masa ya. Jadi tunggu anak itu hingga dia didapat, kita bagi ilmu-ilmu yang lain dulu, ilmu Islamnya yang lain dan sebagainya. Kita just alihkan saja. Kalau dia pertanyaan-pertanyaan tu kita alih. Jadi kita fahamkan ilmu-ilmu yang lain semua, insya-Allah pada satu ketika yang sudah dia akil balik ataupun dia dah boleh berfikir, barulah kita menerangkan kedudukan hukum itu. Sebab bukan senang. Kadang-kadang kita menerangkan sesuatu, belum lagi masa dia untuk menerima, nanti dia patah. Ya, dia terasa kenapa begini, nanti dia tahu dia begini-begini, jadi inferiority complex. Jadi pelan-pelan lah kita katakan, kalau boleh, kalau kita tidak memberitahukan yang sebenar pun tidak mengapa. Jadi kita ambil masa untuk berkata ni apabila waktunya sudah tiba, dan apabila anak ini dapat ilmu-ilmu Islam yang lain yang dia dah faham, insya-Allah yang ini mudah untuk kita berikan. Itu sajalah yang boleh saya berikan sebagai perkongsian ya. Sebab kita tak tahu usia anak ni berapa tahun, kita tak tahu.
Alhamdulillah. Baik, kita nak teruskan lagi bersama dengan Encik Ishak dari Bera Pahang. Silakan Encik Ishak. Saya nama Ishak daripada Bera Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Encik Ishak. Kita ni sebagai pemimpin. Kalau kita sebagai pemimpin, kalau perempuan kita tak pakai tudung, antara dosa tu kita kena ke ataupun perempuan tak kena? Saya dengar pemimpin sekarang ni banyak perempuan yang tak pakai tudung. Adakah siapa yang menanggung tu? Itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ishak dari Bera ya atas keprihatinannya kepimpinan ini ya. Baik, dia ada dua di situ ya yang saya nak cuba kongsi dan untuk penjelaskan. Dia ada beza antara bertudung dengan menutup aurat. Yang wajib ialah menutup aurat. Sebab ada yang bertudung tetapi belum lagi menutup aurat. Jadi menutup aurat tu dah lengkap dah ya dengan syarat-syaratnya dan sebagainya insya-Allah. Kemudian sebagai pemimpin kita ada orang bawahan kita ya. Sama ada yang paling utama sekali kita tengok anak-anak wanita kita lah, anak-anak perempuan kita ataupun isteri kita. Ataupun kalau kita jadi ketua pejabat, di dalam pejabat kita tu semua tu pengikut kita juga termasuk yang perempuan. Jadi begini ya, kesalahan pemimpin terbeban di atas bahunya kalau orang tidak menutup aurat, pengikutnya tidak menutup, kalau dia sudah dia mendidik, kalau sudah memberi faham, memberi ilmu, kemudian dididik ya, dan untuk memberi kesedaran, untuk memberi kefahaman dan untuk memberi penghayatan, ini mengambil masa Ustaz Irwan. Bukan seminggu ni, hari ni, minggu ni, Senin kita bagi je ilmu, minggu depan dia dah tutup aurat. Bukan, dia perlu mendidik ni mengambil masa. Orang kata membina mengambil masa, meruntuh sekelip mata. Jadi untuk membina, mendidik ni ambil masa ya. Jadi ambil masa sekiranya ya, setelah dididik, setelah dibagi kefahaman, setelah didoakan pun masih pengikut kita yang di kalangan wanita, anak-anak perempuan kita, isteri kita masih lagi tidak menutup aurat, maka waktu itu dosa tidak terbeban kepada pemimpin, tetapi dosa itu terbeban kepada orang yang melanggar perintah Allah lah. Sebab itu dalam Al-Quran menegaskan bahawa seorang itu tidak akan menanggung dosa yang lain, dosa orang lain. Dia menanggung dosa diri dia. Orang lain tak boleh tanggung dosa dia. Tetapi seorang pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya. Ditanya tu maksudnya sejauh mana dia telah mendidik, sejauh mana dia telah memberi ilmu dan sebagainya. Tetapi sekiranya kalau dia dah melaksanakan tugas dia tadi dengan baik, tetapi masih lagi, sebab hidayah dan taufik itu milik Allah. Jadi Rasulullah tak akan ditanya tentang Abu Talib ya Rasulullah ya, sebab Rasulullah dah usahakan sebagainya. Begitulah kita harap ya. Jadi tidak kita terbeban, pemimpin tidak terbeban sekiranya dia telah melaksanakan tanggungjawab. Jadi jalan keluar kita ialah teruslah mendidik. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5, 6 tahun terus mendidik. Jadi ini penting ya. InsyaAllah. Baik, kita cuba ambil satu lagi pemanggil waktu ini bersama-sama kita di talian. Nurul dari Kuala Lumpur, silakan Nurul. Nama saya Nurul daripada Kuala Lumpur. Saya ingin tanya Ustaz Fahrul, bagaimana tips ataupun kaedah-kaedah terbaik untuk kita menjadi seorang pemimpin yang mampu menjadi juga pendengar yang baik. Sebab kadang-kadang bila kita jadi pemimpin, kita mungkin ada perasaan kurang sabar dan juga kita rasa nak cepat. Jadi apakah tips dan juga langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita menjadi seorang pemimpin yang boleh mendengar pengikut dengan baik? Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Nurul ya yang telah mengaitkan mendengar dengan sabar. Ya kan? Dan sabar itu kaitan dengan iman. Dan iman itu ada kaitan dengan kasih sayang. Jadi sebab tu orang kata nak mendengar ni perlu sabar. Sebab dah orang sabar, orang ada iman, dan orang ada iman baru ada kasih sayang. Baik. Ada 5 kegagalan pemimpin dalam mendengar ya. Jadi saya harap dengan 1, 2, 3 kalau kita tak sempat mungkin kita boleh sambung ya. Pertama ya, ini sebagai panduan kepada para pemimpin untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, kesalahan kegagalan dalam memimpin yang pertama, tidak ada dalam perbualan, tidak absent minded orang kata. Dia bercakap, dia berjumpa tapi tak bertemu. Maksudnya dia berjumpa tapi tak bertemu sebab sewaktu pengikut ataupun anak buah menceritakan ataupun meluahkan, dia tidak berada di situ. Dia berada di tempat lain. Ya, sebab itu ini orang kata dekat di telinga tapi jauh di hati. Dekat di telinga tapi jauh di hati. Jadi jangan absent minded. Itu satu ya. Jadi sebab itu kita kena hadir di ketika itu. Di ketika itu. Jadi itu yang penting ya. Jadi kita perlu merungkaikan, membuang semua apa yang dalam fikiran kita waktu itu, semua kita tumpukan fokus kepada orang yang di hadapan kita. Itu penting. Jadi pemimpin walau sesibuk mana tinggalkan dulu. Kita jadi benar. Itu satu.
Ya, masalah dalam kegagalan pendengar yang kedua ialah berpura-pura mendengar. Berpura-pura, pretend. Pretend. Jadi selalunya orang pretend ni dia nak cover, dia kata ya. Ini paling kerap kalau kita tengok orang bercakap ya, tapi ya tu tak ada titik, orang kata ya yang tak benar-benar genuine, ya. Dia tak, tapi dia rasa bila orang bila dia cakap ya, mata ke lain, ya, tapi dia tak pernah bagi respon kepada apa yang ni, hanya ya, saja. Jadi akhirnya pengikut kita rasa dia tidak dihargai. Bila dia tidak dihargai, dia dipinggirkan, dia tidak akan memberi kepatuhan. Itu yang kedua, ya. Kegagalan yang ketiga ialah selective listening. Kita memilih-milih untuk didengar. Kita milih-milih untuk mendengar. Tidak sama. Kita hanya dalam orang tu bercerita, misal kata dalam 5 minit dia bercerita, kita ambil hanya yang ada yang kita berminat, yang kita ada interest, itu saja yang kita berminat. Bukan apa yang sebenarnya yang nak disampaikan oleh orang yang bercakap tu. Contoh ya. Semasa saya sarapan di restoran Sri Murni tadi, saya tertarik dengan seorang pakcik yang dia kata, yang dia fokuskan, dia nak cerita pada kita pakcik. Tetapi oleh kerana kita selektif reading, restoran Sri Budi tu memang bagus, saya dah makan dekat situ. Jadi artinya kita selektif, bukan sebenarnya yang nak mendengarkan dia nak cerita tentang pakcik tadi yang simpati dengan dia, yang dia kelihatan miskin ke, dia nak cerita yang itu. Tetapi kita hanya mendengar restoran Sri Budi tadi, sebab itu yang kita pilih untuk kita dengar. Ini baru sikit, ya. Kalau dalam kehidupan lagilah banyak, kita tengok. Yang keempat, dia mendengar hanya kata-kata. Ini beza, ya. Dengan kita tak tahu, sebab itu kita hanya tengok kata-kata, kita tidak akan dapat yang dikatakan body language seperti mana yang saya katakan. Itu sebab yang keempat, kegagalan. Dan kegagalan yang kelima ialah apabila kita mendengar, kita tidak fokus kepada orang, tetapi kita kata self-centered. Waktu tu kita sangat pentingkan diri kita, ego kita sangat tinggi. Jadi sebelum orang tu habis cakap pun kita kata kita dah tahu, kita dah judge, ya. Jadi bila orang kata saya ada masalah, seorang katalah dalam masalah ini, dia ukur masalah tu dengan dia, bukan dengan orang yang hadapi masalah, ya. Jadi berbeza kita kena letakkan kaki kita di kasut orang yang sedang meluahkan sesuatu. Jadi saya pun pernah hadapi benda ni kecil aja. Terus jadi orang tidak akan, memanglah bagi dia kecil, tetapi mungkin bagi orang yang meluahkan, oleh kerana dia kurang ilmu, dia kurang pengalaman, dia besar. Jadi yang pentingnya ialah kita menyelami, kita memahami, iaitu jangan self-centered. Macam kata kadang-kadang orang yang dia rasa self-centered ni, dia mendengar tu macam dia soal siasat. Ya. Dia hanya menyoal aja. Macam mana terus. Jadi orang bila disoal siasat, dia rasa dia tak selesa dah dia dengar, kan. Jadi kita sepatutnya orang kata mirroring. Mirroring ni maksudnya bila kita dengar orang cakap, kita refleks balik makna tu dengan ayat kita sendiri. Jadi macam Ustaz Irwan katalah, saya datang kepada Ustaz Irwan, saya sebenarnya sakit, badan saya tak berapa sihat hari ni dan sebagainya. Saya mengadu, Ustaz Irwan kata bukan ya gitu saja, tapi Ustaz Farouk sakit, ya. Tentulah hari ni hari yang mujahadah sikit lah, nak datang ke sini. Itu yang dikatakan kita refleks balik makna tu dengan bahasa kita. Ini penting. Itu kita menunjukkan kita sangat prihatin kepada orang yang sedang memperdengarkan kepada kita. Itu Ustaz Irwan, ya. Alhamdulillah. Rasanya kita dah sampai ke penghujung, Ustaz, dan juga terima kasih kepada panggil-panggil yang sempat kita keudarakan bersama. Dan pastinya mungkin sebagai penutup, mungkin ada yang terbaik boleh kita sama-sama bawakan bersama dalam program ini, Ustaz. Silakan. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu lebih memberi daripada menerima, ya. Dan untuk kita memberi, perlu ada kasih sayang. Dan untuk ada kasih sayang, kita mesti menjadi pendengar yang baik. Cabaran bagi seorang pemimpin, kadang-kadang dia lebih banyak nak bercakap daripada mendengar, ya. Ada dua perkara yang kita tak boleh buat dalam satu masa, iaitu bercakap dengan mendengar. Kalau kita bercakap, kita tak boleh mendengar. Kita mendengar, kita tak boleh bercakap. Jadi seorang pemimpin harus memilih waktu patut dia mendengar daripada bercakap. Dan sekiranya dia banyak mendengar, insya-Allah dia boleh memimpin dengan baik. Dan oleh kerana kasih sayang menyebabkan kita boleh menjadi pendengar yang baik, dan kasih sayang tu
tentulah ada kaitannya dengan iman. InsyaAllah orang yang sayang kepada Allah, dia akan sayang dengan manusia, dan insyaAllah dia akan menjadi pendengar yang baik, dan pendengar yang baik adalah pemimpin yang baik insyaAllah.